Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ni dapat kita bersama-sama lagi untuk kita teruskan pengajian kita yang berkaitan dengan kitab kita, iaitu kitab Arba'un Al-Malawiyah, Al-Arba'un Al-Malawiyah, yang telah dihimpunkan hadis riwayatnya oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Karim Al-Uthmani hafizahullahu ta'ala. Pada malam ni kita masuk bab yang ketiga. Bab yang ketiga, tuan-tuan, dalam bab ta'amul, bab muamalah ataupun bab bersosial, bab bersosial sesama manusia ni. Bab yang ketiga, tuan-tuan, ialah kedudukan adab dan asas berurusan sesama manusia. Kedudukan adab dan asas berurusan sesama manusia. Kata muallif rahimahullahu taala, arwi ahadith hadzal bab an Syekh Kabir al-Asatizah Wan Muhammad Izzuddin ibn Wan Ibrahim al-Fatani al-ma'ruf, apa nama dia? Dia katakan dalam ni kata Pak Anjang Gajah Mati. Pak Anjang Gajah Mati Pendang Kedah, dengan sanad yang bersambung. Dia kata saya meriwayatkan hadis ini, dalam bab ini, daripada guru saya, iaitu Syekh Wan Muhammad Izzuddin bin Wan Ibrahim Al-Fatani, yang dikenali sebagai Pak Anjang Gajah Mati Pendang Kedah. Gajah Mati Pendang. Dia saja ni jalan dia langgar pokok gajah mati, langgar pokok senar lah, kata. Direct terus, kata. Gajah mati langgar pokok senar, kata. Pendang lah, kata. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia punya jalan tu straight je, buat siap boleh ayat, buat ayat ni, gajah mati langgar pokok senar. Baik. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, beliau ni meriwayatkan hadis daripada Syekh Wan Muhammad Izzuddin bin Wan Ibrahim Al-Fatani, yang dikenali sebagai Pak Anjang Gajah Mati Pendang Kedah, dengan sanad yang bersambung kepada siapa dia? Yang pertama daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, dalam Arabnya dia kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an ummul mukminin qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal mu'mina la yudrik bihusnil huluqihi darajata saimil qa'im. Hadis sahih rawahu Abu Daud fi sunanihi. Maksudnya apa? Daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya darajat orang yang mukmin yang berakhlak mulia itu menyamai darajat orang-orang yang berpuasa, ataupun menyamai orang yang berpuasa dan bangun malam untuk beribadah. Hadis sahih riwayat Abu Daud, nomor bilangan hadis 4797. Hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Pak Anjang Gajah Mati tadi, daripada sanadnya sampai kepada Abi Hurairah radhiyallahu an, berkata qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasa al-jannah, ma yudkhilun nas al-jannah, qala taqwallahi wa husnul khuluq, wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nasa an-nar, faqala al-fam wal farj. Rawahu Tirmizi fi sunanihi bi raqam 2004 wa qala hadha hadithun sahihun gharib. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW ditanya tentang amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam syurga. Lalu baginda menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Baginda juga ditanya tentang amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Maka baginda menjawab, amalan-amalan keji yang dilakukan oleh mulut dan kemaluan.
Hadis sahih gharib riwayat Imam Tirmizi, nombor hadisnya ialah 2004. Yang ketiga, daripada Jabir radhiyallahu anhu, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu an Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinakum akhlaqa wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisa yawmal qiyamah al-thartharun wal mutashaddiqun wal mutafayhiqun. Rawahu Tirmizi fi sunanihi biraqam 2018 wa qala hadha hadithun hasanun gharib min hadzal wajh. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling dikasihi di kalangan kalian olehku dan orang yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat kelak adalah orang yang paling mulia akhlaknya di kalangan kalian. Manakala orang yang paling dibenci di kalangan kalian olehku dan yang paling jauh tempat duduknya dariku pada hari kiamat adalah orang yang banyak bercakap, suka berpura-pura dan juga sombong. Hadis sahih gharib riwayat Imam Tirmizi, nombor hadis 2017. Tuan-tuan. Jadi kita lihat dulu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sedikit latar belakang bab ni lah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu semua kenal, begitu juga dengan Aisyah radhiyallahu anha dan juga Jabir bin Abdullah, semuanya adalah merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dilahirkan pada 19 tahun sebelum hijrah. Beliau memulai Islam pada tahun yang ke-7 hijrah. Ini bermakna sewaktu Rasulullah SAW wafat, beliau telah hanya 6 tahun memeluk agama Islam. Maknanya Rasulullah wafat baru 6 tahun memeluk agama Islam. Itu Abu Hurairah radhiyallahu. Abu Hurairah ni tuan-tuan, dia dikenali sebagai Ahlus Suffah. Sebagai Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ni ialah mereka yang kalau kita kata zaman hari ni kita nak kata gelandangan, katakan. Zaman Nabi SAW. Tapi jangan bayangkan gelandangan seperti mana hari ni. Tak. Gelandangan mereka ni tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, orang yang cintakan ilmu, yang suka katakan menadah tangan ataupun menadah ilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma mereka diduduk di satu kawasan dipanggil Ahlus Suffah. Kalau kita pergi ke Masjid Nabawi, siapa pernah pergi Masjid Nabawi, di belakang kubur Nabi tu, sebelah belakang kubur Nabi dipanggil bab Jibril, tak salah saya. So ada satu kawasan yang dibina tinggi sikit dan berpagar kelilingnya. Maka itu dipanggil Ahlus Suffah, ataupun di situ tempat dipanggil Suffah. So orang yang dulunya zaman Nabi SAW, golongan Suffah ini mereka akan duduk di situ. Yang tak ada tempat tinggal, yang kita kata musafir, maka mereka akan duduk di kawasan situ. Jadi kalau ada bantuan ke, ada orang nak bersedekah ke, semua orang akan pergi ke situlah. Itu senang, ya tekan. Wallahu a'lam. Kemudian macam Allah Subhanahu wa taala, beliau ni menghabiskan tempoh 6 tahun itu sebaiknya dengan meriwayatkan hadis daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, serta menghabiskan masanya untuk menghafaz dan meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu makalah tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu ni. Dia ni asalnya adalah seorang yang susah nak menghafal. Tetapi disebabkan dia mendapat, dipanggil rida Nabi SAW, dia dapat selendang Nabi SAW. Nabi pakaikan dia selendang tu, Nabi pakaikan dia selendang. Dia kata, dan Nabi doakanlah pada dia, sejak hari itu dia tak pernah lupa lagi dah apa yang dia hafal. Sebab itu kalau kita lihat hari ini tuan-tuan mati Allah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu merupakan perawi hadis yang paling banyak hadisnya. Tidak pelik di sana ada cubaan-cubaan orientalis untuk nak mengaibkan ataupun untuk nak menyahkan Abu Hurairah ataupun tidak menerima riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu kerana beliau ni seorang pelupa.
Ada cubaan-cubaan, bahkan ada risalah-risalah yang telah dibuat oleh golongan orientalis, golongan mustasyikin, untuk nak menolak periwayatan Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, wa makarullah kita katakan wa makarullah wallahu khairul makirin, katakan. Wa makaru, mereka buat tipu daya, buat helah dan sebagainya, tapi mereka tidak tahu bahawa perancangan Allah lebih baik. Ini tuan-tuan, maka kita lihat cubaan demi cubaan, tapi tidak mampu mereka nak mengatasi apa yang telah disebut oleh para ulama tentang kelebihan Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau ni merupakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dalam kalangan 7 sahabat terbanyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah SAW, iaitu 5,374 hadis. 5,374 hadis yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila sebut berkaitan dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkaitan dengan akhlak kita ni, kalau kita lihat para ulama dia menceritakan berkaitan dengan akhlak, kalau katalah mereka belajar ilmu tu 20 tahun, selepas 20 tahun mereka belajar melihat akhlak imam, akhlak ulama-ulama, sehingga ada ungkapan-ungkapan daripada orang-orang alim ni. Dia kata, alangkah baiknya kalau aku menuntut ilmu tu 10 tahun ni, 20 tahun aku belajar akhlak. 20 tahun aku belajar akhlak. Nah, jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, Islam ini kita katakan adalah penuh agama yang kita kata penuh dengan tata tertib, dengan kesopanan, dan kita kata adab yang merupakan akhlak. Sebab tu kan Nabi bila ditanyakan kepada Rasulullah SAW, ditanya ke Aisyah radhiyallahu anha, bila sahabat-sahabat ataupun orang bertanya kepada Aisyah bagaimanakah akhlak Nabi SAW, kana khuluqul Quran, akhlak baginda itulah Al-Quran. Seperti mana yang kita lihat dalam Al-Quran menceritakan perihal Nabi SAW, itulah hal keadaan akhlak Nabi SAW. Nabi ajar kita tuan-tuan bab akhlak ini daripada start, daripada sebesar-besar perkara sampailah sekecil-kecil perkara, sampai nak masuk tandas nak qada hajat pun ada adab-adabnya. Ini ada adab-adabnya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini pentingnya seorang yang beriman itu berakhlak. Seperti mana hadis yang pertama yang kita bacakan tadi, sesungguhnya darajat orang yang mukmin yang berakhlak. So ada orang beriman tapi tidak berakhlak. Ada orang yang kita kata yang beriman dan berakhlak. Tapi ada tak orang yang berakhlak tapi tak beriman? Ada je, katakan. Ada, dia jaga akhlak, jaga sopan santun, jaga hormat orang dan sebagainya. Tengok pergi ke Jepun, dia punya jaga kebersihan, mengalahkan orang orang Islam, katakan. Perwatakan mereka, hormat kepada orang lain, kalah orang Islam, kata. Tapi adakah mereka Islam? Tidak. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala, kita berharap agar mereka terima meluk agama Islam. Kalau mereka meluk agama Islam, kekalkan adab-adab yang mereka telah buat tadi yang baik, yang tidak bertentangan dengan syarak Allah Subhanahu wa taala, maka itu baiklah untuk mereka. Dan alhamdulillah, sekarang kita lihat di Jepun pun fenomena ramai di kalangan orang-orang Jepun telah mula memeluk agama Islam. Banyak tempat-tempat pusat-pusat Islam ditubuhkan kerana ramai orang Jepun yang mula memilih agama Islam sebagai agama mereka. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita kata dengan akhlak, kadang kita lihat banyak dalam kehidupan kita harian kita, orang yang berilmu belum tentu lagi dia berakhlak. Sepatutnya kita kata yang berilmu itulah yang perlu berakhlak. Tetapi sebaliknya, tengok saja kita kata, lihat dalam
dalam apa yang berlaku hari ini dalam masyarakat, katakan dalam media sosial dan sebagainya. Yang ni tuduh orang ni, yang ni orang ni, yang ni orang ni. Kadang-kadang yang sedihnya kita kata di kalangan asatizah juga, di kalangan para ustaz juga, para alim ulama. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, tak kira siapa pun dia, orang alim ke, orang biasa ke, tetapi akhlak yang baik itu tuan-tuan mati Allah perlu kita miliki, katakan. Sebab orang bukan Islam akan lihat dan dia akan mengatakan bahawa adakah ini akhlak orang Islam, katakan. Banyak kita dengar nukilan-nukilan yang mengatakan sedemikian, wal iyazbillah min dzalik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya darjat orang mukmin dan berakhlak mulia menyamai darjat orang yang berpuasa dan bangun malam untuk beribadah. Bukan maksud hadis ini tuan-tuan orang itu tidak perlu puasa, orang itu tidak perlu beribadat ataupun bangun malam untuk beribadat. Sama juga kita kata nukilan hadis-hadis Nabi SAW, siapa yang membuat umrah pada bulan Ramadan, maka dia mendapat pahala sama pahala mengerjakan haji bersama dengan Nabi SAW. Tuan-tuan, itu dari sudut penyamaan itu bukannya dia tak perlu buat dah haji, dia tak perlu buat dah puasa, dia tak perlu qiyam, tidak. Hanya ganjaran pahala sahaja. Maknanya kalau dia kata dia pergi semayang tadi, dia pergi buat umrah pada bulan Ramadan, pahalanya tu sama. Tapi kewajipan buat haji tetap belum kalau dia belum pergi. Bukan maknanya dia dah pergi umrah bulan Ramadan, haji tak payah. Kadang-kadang ada juga orang faham gitu. Saya ada jumpa seorang hamba Allah. Dia kata tak buat haji ke? Saya dah buat 7 kali umrah dah Ustaz. Dia kata 7 kali umrah kan bukan bersamaan dengan satu haji, dia kata. Saya kata bukan, dia kata kan. Bukan begitu. Umrah is umrah, haji adalah haji. Ganjaran pahala itu satu part yang lain, dia katakan. Orang yang mengerjakan haji, ya betul dia akan dapat pahala haji, tetapi dia ada additional, tambahan-tambahan dengan amalan-amalan yang lain. Ada. Yang itu yang kadang-kadang orang tersilap faham. Memang ada dalam masyarakat yang tanya, bila tanya gitu dia katakan dia tak payahlah, kalau macam tu tak payahlah buat haji, dia katakan cukup dah 7 kali umrah saja, dia kata. Wallahu a'lam. Jadi pandangan itu adalah tidak tepat. Baik. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, darajat Allah Subhanahu Wa Taala nak naikkan darajat seorang itu berapa darajat, itu hak Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak tahu. Tapi disebut dalam hadis Nabi SAW, syurga ni dia ada 100 darajah. Dia ada 100 darajat. 100 darajat. Dia ada, kita kata kalau kita kat dunia ni ada setakat 5 star, 6 star kan, ya kan. Tapi syurga Allah Subhanahu Wa Taala ada 100 darajat. Wa ma baina darajat, dia kata di antara darajat satu dengan darajat yang kedua, bainas sama'i wal ard. Dia punya jauhnya di antara langit dan bumi. 100 darjat tuan-tuan. Yang paling tinggi sekali ialah Firdaus. Sebab itu Nabi suruh kita doa salul Firdaus. Mintalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala syurga Firdaus. Kerana a'laha wa awsataha, maknanya syurga Firdaus itu yang paling tinggi. Dalam yang paling tinggi ini tadi ada satu lagi syurga, satu lagi tempat yang dikhususkan untuk Nabi saja. Untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu tempat saja. Dipanggil Al-Wasilah. Dipanggil Al-Wasilah. Satu tempat kedudukan yang hanya Nabi saja. Tidak ada orang lain. Nabi kata la had. Dia kata, Nabi kata dalam hadis, Nabi sebut dalam hadis hanya seorang saja yang akan duduk situ. Kata Nabi, aku berharap akulah orang tersebut.
Dalam sebut dalam hadis begitu. Dan sebab itu kita diminta untuk mendoakan Nabi sallallahu alaihi mendoa untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khas yang katakan. Doa khusus. Kita disuntut untuk berdoa kepada Nabi, mohon doa untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua benda je yang saya ingat. Yang saya tahu. Allah alam kalau ada yang lain saya tak pasti. Tapi saya tahu dua. Boleh kita katakan selawat dan salam. Selawat dan salam, Allahumma salli ala Muhammad, dan kita doa sekali dalam tu keberkatan untuk Nabi SAW. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sekali lah tu selawat, keberkatan dan sebagainya. Dan kemudian yang kedua, Nabi suruh kita mohonkan untuknya al-wasilah. Dalam doa kita setiap selepas azan, ati Muhammad al-wasilah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammad al-wasilah. Ada ati Muhammad al-wasilah. Ya Allah, berilah pada Nabi Muhammad al-wasilah. Al-wasilah. Al-wasilah tu apa? Al-wasilah dan maqaman mahmudah, kedudukan yang terpuji, ya tekan. Yang kita dituntut untuk doa. Ada selawat dan salam, keberkatan sekali, dan kemudiannya tuan-tuan mati Allah, ini yang kita doa setiap kali selepas azan. Ati Muhammadin wasilata wal fadilah. Ada ati Muhammadin wasilata wal fadilah wa ba'ath maqaman mahmudan allazi wa'adta wa ba'ath maqaman mahmudan allazi wa'adta, ya tekan. Itu pun kita doakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. So dalam dua perkara ni kita yang dituntut untuk berdoa. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita sebab itu siapa yang buat iza qala al-muadzin qulu mithla ma yaqulu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila muadzin azan maka sebutlah seperti mana muadzin sebut. Iza qala hayya 'ala salah hayya 'ala al-falah faqulu la haula wala quwwata illa billah. Sampai hayya 'ala salah dengan hayya 'ala falah katakan la haula wala quwwata illa billah. Habis selesai, sunat kita berselawat ke atas Nabi, Allahumma salli ala Muhammad ila akhirih, salawat yang kita baca dalam sembahyang kita, selawat Ibrahimiyah. Dan kemudian baru baca Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati ati Muhammad al-wasilah. Bila doa ni ada, kita biasa dengar ada orang baca ditambah nun kecil kan. Dia ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmuda nilladhi wa'atta. Dia tambahan nun. Kalau tak sebut nun boleh ke ustaz? Tak baca nun kecil tu boleh ke? Tak apa, tak ada masalah. Sebab ni doa. Dia doa. Ya, tak. Lain kita kata ayat Quran ke, ayat Quran kita bila tanwin berjumpa dengan alif wasal. Jumpa alif bukan hamzah, alif wasal ataupun dipanggil hamzatul wasal. Hamzatul wasal yang tak ada hamzah lah, dia alif saja. Maka ditambahkan nun kecil sebelumnya, berbaris bawah, gitu kan. Ati Muhammadin al-wasilah. Dia tak boleh baca Muhammadil wasilah, gitu kan. Jadi dia nak baca, dia tambah nun kecil Muhammadanil. Sebab dia kata tanwin dalam tajwid, saya pernah sebut sebelum ni, at-tanwinu huwa nunus sakinah, dia kata. Tanwin itu dalam tajwid, at-tanwinu huwa nunus sakinah. Tanwin itu ialah nun yang mati. Faham tak ya tekan? Kalau kita baca Muhammadun, maknanya ujung itu tanwin. Tapi sebenarnya tanwin itu asalnya ialah nun yang mati. Nanti kalau tuan-tuan tanya, mana datang nun kecil ni ustaz? Dia kata, nun kecil itu mana datang? Nun kecil itu berasal daripada tanwin yang ada pada perkataan itu. Muhammadin, asalnya kita ada ejaan dia seolah-olah dal nun. Dal nun.
dan bawah bagi bawah nun sukun. Muhammadin, nak bunyikan tanwin tu digantikan nun kecil bagi mati. Lepas tu kaedah Arab, kaedah bahasa Arab dia kata nunus sakinah idza dia kata as-sukun, kaedah sarafnya, kaedah morfologi Arab, dan juga digunakan sama dalam tajwid. As-sukunu idza hurrika bil kasr. Baris mati kalau nak bariskan dia kenalah bariskan bawah. Tu kaedah. As-sukunu idza hurrika bil kasr. Baris mati kalau kita nak bariskan dia kena baris bawah. Sebab tu kita baca baris bawah. So kenapa nun kena tambah nun kecil? Nun kecil asalnya daripada tanwin yang berbaris mati. Kenapa baris bawah? Nun tu nak kena baris bawah sebab nun tu baris mati. Kalau kita nak bariskan mesti kena baris bawah. Itu kaedah yang disebut dalam ilmu al-lughah, ilmu bahasa. Baik. Dan juga ilmu tajwid, begitu juga dengan ilmu kita kata tajwid lah, katakan baca Al-Quran. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kata tadi ada 100 darajat. Syurga Allah ni ada 100 darajat. Setiap darajat itu nak sampai satu tu di antara langit dengan bumi. Dan kita dituntut untuk meminta syurga, mohon syurga Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada orang duk kata saya tak nak mohon syurga Ustaz. Kenapa? Kalau saya mohon syurga nanti saya tak ikhlas dalam bab ibadat. Jadi saya tak kisah, yang penting Allah redha. Ada. Dalam arti kata, dalam dia menolak keikhlasan, dia terima pula redha Allah Subhanahu wa taala. Ada. Keikhlasan ini kita kata dalam bab ibadat nama Allah Subhanahu wa taala, adakah ikhlas itu menyebabkan kita tak boleh minta syurga Allah? Ataupun ikhlas itu kita tidak boleh mohon sesuatu daripada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita kata dengan ikhlas itu tidak boleh kita minta apa-apa dengan Allah Subhanahu wa taala, itu bercanggah dengan nas Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana yang menyuruh kita ikhlas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi suruh kita ikhlas, Allah suruh kita ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nabi sebut dalam hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kana hijratuhu ila ad-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nah, jadi tuan-tuan, ikhlas itu Allah dan juga kemudiannya Nabi ajar kepada kita. Dalam masa yang sama, siapa yang suruh kita minta syurga? Siapa yang suruh kita minta dengan dia? Allah Subhanahu wa taala juga yang suruh minta. Ud'uni astajib lakum. Minta dengan aku akan beri. Ta'awwadz billahi min arba'. Kata Nabi SAW, mohon perlindungan dengan Allah daripada 4 perkara. Salullah al-wasilah. Mintalah dengan Allah salullah ali al-wasilah. Itu kita kata mintalah dengan Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan wasilah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, dalam hadis, salul firdaus. Mohonlah dengan Allah agar kamu dapat firdaus. Nabi pernah Nabi pernah beritahu kepada sahabat yang membuat buat baik, yang membuat kita kata dia buat dibantu Nabi sallallahu alaihi wasallam ambilkan air wudu dan sebagainya. Nabi kata kat sahabat tadi, sal, mintalah apa yang kau nak minta, kamu akan dapat. Sal tu'ta. Faqala berkata sahabat tadi, ya Rasulullah, aku nak bersama dengan kamu dalam syurga. Kata Nabi SAW, awa ghaira dhalik, ada tak lain daripada itu? Qala la, itu je.
Tengok dia minta. Adakah bila dia minta dengan minta tadi tu menyebabkan amalannya terbatal? Tidak. Adakah boleh kita kata dia tidak ikhlas? Salah. So, apa maksud ikhlas tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala? Memang kita kata buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Lillahi azza wa jalla. Tetapi bila kita mohon syurga, adakah dia membatalkan keikhlasan itu? Tidak. Bagaimana yang dikatakan tidak ikhlas itu? Apabila kita tidak dijanjikan sesuatu tetapi kita minta, maka di situ barulah kita buat, dikatakan tidak ikhlas. Kita buat kerja apa semua kan, tak ada janji apa-apa pun. Kita mengelap sana, mengelap sini masjid, kita bersihkan apa semua. Sajam pun tak cakap nak bayar ke apa ke, nak bagi apa, nak bayar apa, tak ada apa. Tapi dia buat kerja, habis kerja dia pergi saja minta 100 upah, katakan. Contoh, katakan. Maka itu dipanggil tidak ikhlas. Berbeza saja kata okey, buatkan bersihkan ni, nanti saya bagi 100. Dia pun buat ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Kalau ikutkan apa yang dibuat tu, tak ada mungkin kena bayar lebih. Tapi dah janji 100, tapi yang dibuat tak apalah, ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. So, selepas habis kerja, dia boleh saja tak apalah jen, 100 tak payah bayar lah. Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau dia minta, adakah dia kita kata dia menyanggahi konsep ikhlas tadi? Tidak. Kerana telah dijanjikan. Tapi pada hak Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah dah janji nak beri, katakan, kita tak boleh nak menolak. Kalau kita menolak, dikatakan kita sombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Antara orang yang sombong itu ialah orang yang tak nak meminta dengan Nabi, dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tak nak minta dengan Allah itu dikira sombong. Di sini kita kena faham baik-baik tuan-tuan mati Allah, agar kita tidak tersilap, katakan. Wallahu a'lam. Jadi balik pada topik kita tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Darajat, kata, bila sebut berkaitan dengan darajah, kedudukan seseorang itu, dirahmati Allah Subhanahu, banyak dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang itu diangkat darajatnya. Antaranya tuan-tuan yang saya ingat saya dalam kepala saya, seorang itu bila dia tidak ada amalan, dan dalam buku takdir Allah Subhanahu wa taala, seorang itu akan dinaikkan darajat, tapi dia tidak ada amalan yang menyebabkan dia naik darajat. Jadi Allah Subhanahu wa taala, seperti mana disebutkan dalam hadis, Allah akan timpakan ke atasnya musibah. Allah timpakan ke atasnya musibah. Jika dia sabar ke atas musibah tersebut, maka dia akan dapat darajat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, kepada orang tu. Apa yang saya nak beritahu nama Allah Subhanahu wa taala, apa saja musibah yang Allah timpakan ke atas kita, perlulah kita bersabar untuk kita dapat darajat yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi setiap orang. Yang kita tak ada amalan yang bagus, itu setakat biasa-biasa aja. Tetapi Allah ni sifat dia Rahim, Rahman, Rahim. Dia nak juga naikkan darjat kita, maka ditimpakan ke atas kita musibah. Jika kita sabar, kita dapat. Tak sabar, tak dapat. Kalau tak sabar tu banyaklah cara orang tak sabar kan, katakan. Tak sabar tak, wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, darajat ini kita ada level ni, level ke atas, katakan. Kalau dia panggil atas, dia panggil ke atas, dia panggil darajat.
Kalau di bawah iaitu ke neraka, neraka ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, dia panggil darakat. Bezanya huruf kaf dengan huruf jim je. Darajat, darakat. Kalau darakat bawah. Innal disebut dalam ayat Quran, innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Dark. Dark maknanya yang bawah, tingkatan yang ke bawah. Kalau ke atas dia panggil darajat. Banyaklah dalam hadis-hadis Nabi SAW berkaitan dengan darajat ini. Mungkin ada yang darajat yang besar, ada darajat yang kecil, dikatakan tak sama. Ada darajat yang tinggi, ada darajat yang sederhana, tuan-tuan mati Allah. Wallahu a'lam. Ada macam orang yang apa ni, membaca Al-Quran. Ada membaca Al-Quran ni, katakan Al-Quran juga mati Allah Subhanahu Wa Taala akan beri syafaat kepada orang yang membacanya, dan dia menyebabkan seorang itu akan meninggi darajatnya disebabkan bacaan ayat Al-Quran di akhirat kelak. Begitu juga kita ada anak-anak. Esok dekat akhirat, kita ni tuan-tuan mati Allah seronok bila kita dapat darajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama kita tertanya-tanya, nak kata aku ni buat amalan banyak-banyak, tak ada pun sehingga mendapat darajat ni. Rupa-rupanya tuan-tuan, anak kita mendoakan kita. Anak kita yang mendoakan keampunan buat kita sehingga menyebabkan kita ni meninggi darajatnya dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu disebut dalam hadis Nabi SAW. Sebab itu kalau kita nak anak kita buat buat baik kat kita, kita pun kena buat baik kepada ibu bapa kita dengan mendoakan mereka, tuan-tuan mati Allah. Kita tak nak nanti kaedahnya kama tadinu tudan. Kama tadinu tudan. Maknanya apa, walaupun hadis itu tuan-tuan mati Allah ada maqal, ada lemah di situ, tetapi dari segi maknanya tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya ialah kita kata macam mana kau buat kat orang, macam itulah orang akan buat kat kau. Kama tadinu tudan. Itu kaedahnya kita kan. Tapi walaupun riwayat itu riwayat yang lemah, tapi masih lagi maknanya diterima pakai. Wallah. Baik. Hadis yang kedua daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW ditanya tentang amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam syurga. Lalu baginda menjawab, at-taqwa, takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Umum. Takwa, amal ibadat. Yang kedua ialah akhlak. Akhlak. Kadang-kadang kita banyak belajar bab fiqh, belajar banyak bab bab tauhid, bab akidah, hadis Nabi SAW, tapi bab akhlak kurang. Akhlak ni kalau kita pergi pada hari ini hanya tumpu pada ilmu tasawuf, yang lebih kepada mengharmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tasawuf ini lebih kepada nak capai, kita kata yang istilahnya seorang yang benar-benar hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dulu bila sebut dia at-tasawuf, ahli sufah, ialah mereka yang sangat menjaga akhlak. Menjaga akhlak. Akhlak mereka adalah orang yang terpuji. Itu yang disebut sebagai ahli sufah dan sebagainya. Mereka tadi para sahabat Nabi SAW adalah orang yang sangat menjaga akhlak mereka. Tasawuf dalam satu aspek dia katakan boleh menyebabkan seorang itu sesat, wal iyazbillah min dzalik, jika kita kata caranya tadi tidak betul. Tapi kalau merujuk kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW, lebih fokusnya kepada akhlak, keikhlasan, ketakwaan, takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu bagus. Saya ingat lagi masa saya belajar dulu,
Ni akhlak orang sufi. Katalah pandangan itu A kata haram, B kata makruh, C kata harus. Dia tak ambil kata yang harus, dia akan pegang hak yang haram. Orang tasawuf mengatakan dia akan pegang yang haram, tuan-tuan. Dalam bab ibadat kita kata nama Allah Subhanahu wa taala memang dia tak kira wajib, sunat ke sabit dia dalam hadis Nabi SAW, dia akan buat. Dia akan buat. Itu kita kata yang dipanggil golongan betul-betul mengambil istilahnya yang tadi saya sebut tadi, tasawuf itu, wallahu a'lam. Baik. Taqwa Allah dan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Dua ni tuan-tuan mesti kena ada, mesti taqwa kena ada, akhlak pun kena ada. Taqwa saja tidak cukup. Sebagai seorang mukmin yang sejati, maka perlu kena ada akhlak yang mulia, katakan. Perlu ada akhlak yang mulia. Baik, baginda juga ditanya tentang perkara yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Amalan-amalan keji yang dilakukan oleh mulut dan kemaluan. Memang disebut dalam hadis-hadis yang Nabi yang lain, lidah ini antara penyebab utama seorang itu masuk neraka. Ada. Lidah ini antara penyebab utama seorang itu masuk neraka. Ada hadis yang lain menyatakan bahawa paling orang yang disebut dalam hadis yang satu lagi itu berkaitan dengan azab kubur. Azab kubur ni ialah berkaitan dengan air kencing, nyata. Kalau azab kubur, paling ramai orang kena azab kubur ada disebabkan dengan air kencing. Itu azab kubur. Tapi yang ni azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Ada azab kubur, kita kata paling banyak air kencing. Kenapa sebab air kencing menyebabkan orang banyak kena azab dalam kubur? Pertama, Nabi SAW sebut, marran Nabi SAW biqabrain, Nabi lalu dekat dua buah kubur. Kata Nabi SAW, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir bal kabir. Ada Nabi kata, diriwayatkan Nabi lalu kat dua kubur, lalu Nabi bersabda, sesungguhnya dua orang yang dalam ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang pertamanya kana yamshi bin namimah. Yang keduanya kana wa ammal akhar kana lam yastatir inda baulihi. Lam yastatir inda baulihi, dia ada maksud yang banyak. Lam yatanazzah, maksudnya ialah kita kata dia buang yang kecil tadi, dia tak basuh. Pertama, buang yang kecil tak basuh, nama Allah Subhanahu wa taala, kita kata pertama benda tu dosa. Janji Allah, janji buruk bagi orang yang tak basuh najis dia tadi ketika selepas dia buang air kecil ialah azab dalam neraka, azab dalam kubur. Kedua, maksud hadis tadi ialah lam yatanazzah, maknanya dia basuh tapi basuh main-main. Ataupun dia buang air kecil tadi, air kencingnya tak dibasuh betul-betul ataupun tidak dikeluarkan dengan betul-betul. Okey, maksudnya kita kata, sebab tu orang tua dulu bila dia buang air kecil dalam tandas, dia akan berdehem. Dia akan selain daripada berdehem, kadang-kadang dia berdiri sekejap kemudian dia turun balik, bergantung kepada keadaan dia, katakan. Ada setengah tu dia datang, ustaz, dia tanya saya, dia kata saya, dia takkan boleh kalau dia dah pergi tandas, lepas masuk dia tandas, dia takkan boleh pergi terus mayang. Dia kena tunggu dalam 5 minit. Kenapa? Sebab bila dia air kencing dia jenis orang ada penyakitnya tu. Air kencing dipanggil air kencing taktus. Air kencing dia taktus. Allah timpa musibah, katakan, pada seorang tu, Allahu a'lam.
Dia kata memang macam tu Ustaz. Saya lepas mayak, lepas kalau maghrib isyak, duduk maghrib isyak kat masjid, surau, pergi je tandas. Memang 5 minit kena tunggu dulu. Wallahu a'lam, azan dulu. Kemudian kita sambung sikit lagi.
Baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita kata air kencing paling banyak, air kencing adalah penyebab utama seorang itu diazab dalam kubur lagi. So tu yang ketiga tadi. Yang pertama dia tak suci air kencingnya. Yang kedua dia kencing tapi tak basuh betul. Yang ketiga lam yastatir inda baulihi. Dia kencing ikut dia. Depan orang ke, tepi dinding ke, orang lalu lalang belakang. Ada. Tu biasa perangai kata. Di perangai biasa masyarakat yang biasa buat macam tu, biasanya lah dekat India, Pakistan, belah-belah sana lah, Bangladesh, dia suka tepi-tepi dinding, orang lalu lalang, mudah je tepi dinding dia kencing. Lam yastatir inda bawli, kata. Atau kita nak buang air kecil, adabnya tentang mati Allah Subhanahu wa taala ialah kita pergi ke tempat dipanggil al-khala, tempat yang tertutup, terselindung, jauh daripada orang, untuk buang air kecil. Itu ada. Tapi ada setengah-setengah negara ikut dia, pantang nampak dinding dia kencing. Tak. Lepas tu kalau tengok, saya pernah duduk di Pakistan ni, katakan, tengok bagaimana perangai orang orang Pakistan sendiri kat negara dia lah. Kat sini dia tak berani buat. Tak. Kalau kat sini dia buat macam tu, mau kena baling dengan orang, kata. Jadi tentang mati Allah Subhanahu wa taala, kita kata ada setengah orang macam tu. Bahkan bukan tak ada usul-usul untuk nak nak takdib ataupun nak ajar dia orang dekat sana, dekat negara dia orang. Kalau tengok dekat dalam YouTube, ada satu ketika tu ada satu YouTube saya pernah tengok sama ada di India ataupun di Pakistan. Orang tu tengah kencing tepi dinding, dia bawa lori tanker, dia sembah kat orang yang tengah kencing sebagai balasan kencing kat tepi dinding. Itu antara yang inilah, katakan, yang dahsyat lah, katakan. Ada ketika ada yang satu saya tengok juga dalam YouTube, tempat orang kencing tu, katalah semalam orang ramai duk kencing kat situ. Petang-petang tengok tak ada orang, malam dia bersihkan betul-betul. Dia bersihkan, simbah hari, buang yang lapisannya itu semua, dia cat semula. Dia tulis kod Arab. Apa semua, dia hias dengan tulisan-tulisan Arab apa semua. Pagi besok orang lalu baru nak buang kecil, tengok tulisan Arab tak jadi tu. Ada dekat dalam YouTube kan, tuan-tuan tengok kan. Itu berlaku di India, di Pakistan, kan. Memang ada. Bahkan ada satu ketika dulu sehingga orang yang dijatuhkan hukuman pancung bagi mereka yang buang air kecil sedara begitu. Waliyazbillah, sampai tahap itu. Itu perangai lah, katakan. Jadi ada tiga, sama ada orang tu air kencingnya tak dibasuh, yang kedua basuh tapi main-main, katakan, ataupun menyebabkan air kencingnya tak habis dikeluarkan, dan yang ketiga mati Allah lam yastatir inda bauli. Sebab itu saya tidak kalau sangat-sangat tidak menggalakkan kencing pergi ke tandas orang lelaki lah khususnya, pergi kencing di setengah tandas. Kalau tandas-tandas awam, dia ada tandas mangkuk di gitu kan, sangat-sangat tidak berkenan bagi orang Islam lah. Nantak orang kafir, nantak pi lah dia, katakan. Sepatutnya kita cari orang Islam, dia katakan pergi masuk dalam tandas, kata. Sebab itu tidak itu lam yastatir, kata. Walaupun dia tidak istitar daripada orang yang orang perempuan apa semua yang masuk dalam tu semua lelaki, katakan. Tapi tetap istilahnya ada orang nampak dia kencing dan sebagainya. Nabi SAW macam saya kata tadi, dia nak qada hajat, dia akan pergi ke kawasan khala yang
Jauh, katakan. Itu sebelum ada binaan. Anak. Sebelum dibina tempat untuk qada hajat. Dulu zaman-zaman dulu mana ada tandas, nak buang qada hajat, masuk dalam hutan, masuk belakang rumah, pergi ke ni. Sama jugalah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu. Lepas tu barulah ada kita kata dibuatkan khusus tempat untuk qada hajat. Masa zaman Nabi lagi katakan, ataupun selepas zaman tu, sebab ada riwayat-riwayat yang merujuk pada mirhab. Perkataan mirhab ni dia lebih kepada tempat khusus macam hammam ke apa kan, katakan mirhab. Dia sebut dalam hadis-hadis Nabi SAW. Baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini amalan keji yang dilakukan oleh mulut dan kemaluan. Makruflah katakan mulut ni apa saja, makruflah, maklumlah katakan mulut tak ada tulang, lidah tak ada tulang. Lidah tak bertulang katakan. Begitu juga dengan kemaluan. Dua-dua ni tuan-tuan mati Allah antara yang penyebab utama seseorang itu dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, wali'azbillah katakan. Nabi sebut dalam hadis, satu hadis yang menyamak lebih kurang sama dengan hadis ni. Nabi kata ittaqillah haitsu ma kunt. Bertakwalah kepada Allah di mana juga kamu berada. Atbi'il sayyi'atal hasanata tamhuha. Bila seorang buat maksiat, maka ikutilah selepasnya, ataupun jangan biarkan diri kita sentiasa duduk dalam melakukan maksiat. Cuba buat baik. Kerana dengan buat baik itu al-hasanah, maka akan menyebabkan dosa kita terhapus. Sebab itu dalam ayat Al-Quran, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Dengan kebajikan dapat menghapuskan dosa. Dalam hadis Nabi yang lain, inna sadaqah, sesungguhnya sedekah itu tudfi'un nar. Maknanya sedekah itu dapat memadamkan api. Itu dalam hadis Nabi yang lain. Kemudian Nabi di akhir tu hadis tersebut, Nabi kata wa khaliqin nas, dia kata, dan berakhlaklah dengan manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Baik. Untuk menutupnya tuan-tuan mati Allah, kita digalakkan berdoa. Doa ni Nabi ajar. Macam mana doa Nabi ajar supaya kita berakhlak dengan akhlak yang mulia. Allahumma kama hassanta khalqana fahassin khuluqana. Ya Allah, seperti mana kamu elokkan kejadian aku, maka elokkanlah akhlak aku, akhlak kami. Allahumma kama hassanta khalqana fahassin khuluqana. Dulu makruf kalau kita doa ini, dia katakan bila melihat cermin. Sebab tu ada cermin-cermin yang kita beli, kalau beli cermin kedai Arab, kedai-kedai apa ni, dia akan tulis, dia dekat cermin tu ada doa dia, Allahumma kama hassanta khalqana fahassin khuluqana. Allah ada riwayat hadis tersebut tidak kuat, katakan. Yang kuatnya dalam macam Allah ialah doa, memang sabit dalam hadis, kita katakan, seingat saya, kalau tak silap saya lah, tetapi bukan dibaca khusus untuk melihat cermin. Kalau hadis yang khusus melihat cermin tu lemah, katakan, tapi umum boleh dibaca. Pas semayang ke bila-bila baca, kita baca Allahumma kama hassanta khalqana fahassin khuluqana. Hassin. Allahumma kama hassanta khalqana, hassanta khalqana fahassin khuluqana, katakan. Dia jangan salah sebut, katakan. Sebab khalq merujuk kepada kejadian, khulq merujuk kepada akhlak. Huruf sama, baris je beza.
Huruf sama, baris sahaja berbeza. Ni kalau tak ada doa, tak mampu yang Arabnya, doa dah dalam bahasa Melayu. Ya Allah, seperti mana Engkau perelokkan rupa paras aku, perelokkanlah akhlak aku. Nak baca dalam bahasa Melayu. Kok baca kok Arab nanti lagi makna. Bahaya kata kan. Macam banyaklah katakan apa ni, doa-doa. Saya selalu mention, kalau tak mampu untuk sebut doa tu dalam bahasa Arab, takut silap, macam Allah, doalah dalam bahasa Melayu. Walaupun baik, bagus doa dalam bahasa Arab, lagi-lagi doa yang memang sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau salah baca, lain yang diminta nanti. Macam apa ni, doa makan. Saya ingat lagi, saya pergi satu sekolah ni, dia tulis, kita baca patutnya Allahumma barik lana, ba alif ra kaf, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Dia tulis Allahumma barik lana, hamzah. Kan dekat-dekat kan, kaf dengan hamzah tu dia dekat-dekat. Salah baca, salah tulis Allahumma barik dengan Allahumma barik lana. Barik ya Allah berkati. Tapi barik maknanya jauhkan. Jauh. Sama juga macam kita baca apa yang lepas mayang. Ada setengah-setengah orang dia baca Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Kalau dia baca Allahumma ajirna minan nar, lain makna. Allahumma ajirna minan nar, ya Allah jauhkan aku daripada api neraka. Allahumma ajirna minan nar, ya Allah berilah ganjaran neraka buat kepada aku. Jauh kan? Tuan-tuan jangan minta pula je tu. Allahumma ajirna minan nar, ya Allah berilah ganjaran neraka pada aku. Allahumma ajirna, kita kata Allahumma ajirna minan nar, ya Allah jauhkan neraka daripada aku. So ujur, ajir. Dia kita kata hurufnya lebih kurang sama katakan. Tapi salah sebut lain makna. Macam juga ada satu syekh saya, saya ingat lagi syekh apa ni, syekh lupa nama, astagfirullahalazim. Syekh kami dulu, Syekh Dr. Sirajuddin, orang Bangladesh. Kalau cakap bahasa Melayu je mesti gaduh dengan dia. Dia orang Bangla, tapi dia belajar bahasa Melayu dekat UKM. Dia belajar bahasa standard, tuan-tuan. Dengan dia punya apa ni, subjektif, dia punya apa, subjek predikatnya apa semua. Kita belajar tapi masih SPM lah kan. Tapi dia belajar, dia dah PhD. Bila dia bercakap dengan kita bahasa Melayu, dia kata kau cakap salah. Mana subjeknya, mana predikatnya, kita pula pening kepala. Ada. Satu hari kami pergi semayang sama-sama dengan syekh kami, dengan Syekh Dr. Sirajuddin tu. Masa tu kat Bangi, imam khatib khutbah, dia kata apa ni, tunkahul mar', dibaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunkahul mar'atu li arba'. Dia ada sebut perkataan, salah satunya dia sebut dinikahi perempuan itu disebabkan empat perkara. Salah satu perkara tu dia sebut lidainiha. Dia sebut lidainiha. Sepatut dia baca lidiniha, dalnya berbawah, tapi dia baca dalnya beri atas. Dia kata wal iyaz billah min dzalik, dia kata minta berlindung dengan Allah Subhanahu taala. Dia kata lepas mayang lah dia, wal iyaz billah, syekh imam tu baca salah, dia kata hadis tu. Sebab dia orang Arab, dia faham. Yang kita ni orang Melayu tak faham yang Arab, kita faham yang Melayu. Yang Melayu dia baca betul, dia baca terjemahan betul. Yang Arab dia baca salah. Jadi orang Arab tu bila dengar tu, dia tu wal iyaz billah, dia kata. Tak. Maksudnya apa Ustaz? Maksud dinikahi perempuan itu kerana empat perkara. Salah satu dia sebut tadi lidainiha, dain, hutang. Maknanya dinikahi perempuan itu kerana hutangnya, kata. Tuan nak kahwin dengan hutang ke kenapa?
Dia silap baca, dia silap baca. Tak apa, dia silap, tak masalah. Nak ceritakan apa ni baris silap pun dia akan jadi makna lain. Lidainiha dengan lidiniha. Dan lebih dahsyat lagi tuan-tuan, bila salat kita bacaan yang rukun dalam semayang kita Fatihah. Kita silap baca, salah baca, mati Allah dalam masa kita, dalam masa yang sama kita tahu kita tahu memang kita silap, tapi sengaja kita buat silap kat situ, maka boleh menyebabkan bukan setakat solat kita batal, tetapi kita telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyazbillah min dzalik. Contoh dia bagi. Dia baca nama Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka ada syaddah kan dekat bawah atas ya tu ada sabdu. Ada sabdu. Dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan tekan sangat. Kalau tekan sangat nanti dia jadi lain. Iya biasa je. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau ada setengah orang baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia tashil, dia panggil istilah dalam tajwid dia panggil tashil. Dia ambil dia baca mudah saja. Tanpa sabdu merujuk maknanya matahari. Segala tuan-tuan baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tanpa syaddah, maksudnya apa? Matahari yang kami sembah, matahari yang kami mohon pertolongan. So boleh syirik tak tu? Kalau saya kata tadi, kalau dia tahu dan sengaja dia buat, maka salatnya batal. Bukan setakat salatnya batal, sesungguhnya dia telah melakukan satu perbuatan yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih dahsyat lah, ya kan? Sebab tu kena perbetulkan. Benda-benda macam tu kena. Tapi dalam bab doa tu gila-gila katakan dia tak tahu, tak masalah. Tapi bila bab salat tadi katakan dia kena alert, katakan. Dia kena alert. Khususnya dalam bab kita dalam bab yang rukun dalam salat gitu. Khususnya Fatihah. Tapi ada satu lagi, ini minta maaf ambil masa sikit tentang mati Allah. Ada satu lagi kesalahan, dah lanjut cerita dalam bab salat ni, kesalahan yang berkaitan dengan doa-doa yang ada dalam solat, lafaz-lafaz yang ada dalam solat. Contohnya kita baca ada dalam YouTube, baru-baru ni tak silap saya, ada ustaz mana tak tahu, dia kata tak sah mayang, doa iftitah salah baca. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabirah. Ada tak dia kata salah kat situ lah, dia kata tak sebut dia salah sebut kat situ, dia kata. Tuan-tuan, kesilapan dekat doa tu, doa iftitah tu tidaklah sampai membatalkan semayang, dia kata, kalau tersilap, dia kata. Dan kedua, doa dalam solat janganlah terikut sangat dengan hukum tajwid. Jangan terikut sangat dengan tajwid. Tajwid tu untuk Al-Quran. Ikhfa ke, idgham ke, apa lagi ni, yalah, kan. Yang berkaitan dengan tajwid itu ialah hanya pada Al-Quran. Hak pada lain tak ikut, tak masalah. Tuan-tuan nak baca doa Allahu Akbar kabira walhamdulillah, tak jelaskan dhammah pada akbar tu, tak. Terus saja Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, tak dizahirkan, sambung wasalkan, baris tu tak dinyatakan. Oh ni tak betul, ikut tajwid kita kena betul, mana boleh. Itu dalam Al-Quran, yes, dia katakan silap sah, dia katakan. Tapi ni doa kot, dia kata. So kadang-kadang perlu kita alert lah juga, iaitu so kesalahan dalam kesalahan kat sini boleh diterima, ada. Tapi ada kesalahan tempat tak boleh, dia katakan. Kita kena tahu ada kesalahan kat itu. Tapi kalau kita buat tadi tak sengaja, tetap juga dimaafkan, dia kata. Tapi kalau sengaja, adalah dia punya kesalahan dia, dia katakan. Wallahu a'lam bissawab.
Jadi insya-Allah nanti kita sambung lagi yang ketiga tuan-tuan, hadis yang ketiga tu dalam bab ni pada masa yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Mari kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna hadha jam'a marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbal wa rizqan tayyiban وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.